Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke channel Syed Judin Sembang. Terima kasih kepada anda yang menyokong video saya. Teruskan like, share dan subscribe. Sekiranya video ini memberikan manfaat, sharekan kepada rakan-rakan lain yang berkongsi, sharekan kepada rakan-rakan lain untuk mendapat manfaat yang baik. Okey, untuk video kali ini saya akan menerangkan garis panduan penyediaan video pengajaran untuk calon IPG 2021. Okey, sebab video-video tahun sebelum ni adalah berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya. Okey, sebab IPG memang setiap tahun dia akan berbeza, nak memastikan ia adalah yang terkini. So calon-calon mesti sendiri ambil tahu apa yang terkini, apa yang latest, apa yang pihak IPG nak. So calon-calon kena patuhi. Okey, so saya akan bacakan garis panduan dia. Yang pertama, calon dikendaki membaca semua maklumat dalam garis panduan ini sebelum menyediakan video VP. So memang calon kena baca sendiri kan untuk dapatkan maklumat supaya korang tak tersalah apa-apa info. Okey, calon dikendaki menyediakan video VP yang menampilkan keterampilan diri anda sebagai seorang guru. Okey, so dekat sini adalah dia nak tengok penampilan dan keterampilan diri. So pakaian seorang cikgu tu, kalau lelaki baju kemeja, pakai tie, tie-in dalam, seluar slack, kasut kulit, rambut kemas, sikat. Bagi yang perempuan berbaju kurung, menutup aurat, pakai tudung, berkasut, bertutup yang bukan beragama Islam, ikat rambut sekiranya panjang. Okey, so itu adalah pakaian cikgu lah, basic kan. Bagi yang option PJ, pakai baju PJ lah, pakai baju PJ yang lengkap, yang formal. Okey, kandungan VP hendaklah berpandukan pada lampiran B. Okey, ini adalah syarat-syarat lain, nanti saya akan bacakan. Okey, penyediaan rakaman menggunakan alatan kamera atau video ikut kesesuaian yang calon-calon ada, ikut apa yang korang ada kan. Okey, rakaman adalah secara audio dan visual. Rakaman adalah jelas, berterusan dan tidak diubah sesuai. Elemen tambahan multimedia seperti animasi, grafik, ilustrasi adalah tidak dibenarkan. Format dibenarkan adalah MP4 dengan resolusi 720. Durasi tidak kurang daripada 6 minit dan tidak lebih daripada 8 minit. Lebihan masa tidak akan dinilai. Calon dikendaki berpakaian formal. Calon bidang pendidikan jasmani dibenarkan berpakaian sukan yang lengkap. Ini seperti apa yang saya cakap tadi lah kan. VP hendaklah memaparkan calon sedang melakukan aktiviti berdiri dengan memperlihatkan keseluruhan badan. So kamera pastikan dapat shot daripada kepala sampai kaki. Saya ada buat video pengajaran RBT, itu adalah shot yang nampak full, tapi itu untuk RBT lah, untuk tahun 2020. So calon boleh menjadikan itu sebagai panduan dengan menukar kepada option anda. Okey, VP tidak boleh mengandungi unsur-unsur menyentuh sensitiviti kaum, politik, agama atau menghina mana-mana individu. Okey, ini sensitiviti ni basic, tak boleh sentuh. Lagipun kita nak mengajar murid kan, mana boleh kita sebut benda-benda macam tu. Okey, so tidak boleh pause, tidak boleh stop, tidak boleh edit masuk bunyi, tulisan apa semua tidak boleh. Daripada anda tekan record sampai stop dalam keadaan one shot saja record. So korang boleh try banyak kali sebelum korang record yang terbaik dan tunjukkanlah dekat family mana yang paling baik kan. Tak ada kesilapan. So itulah yang calon-calon perlu upload. Okey. Penghantaran video rakaman mempunyai nama program, nama calon dan bidang yang dimohon. Okey, ini calon-calon boleh baca sendiri dan upload dengan tetapan unlisted. Unlisted ni maksudnya masa korang upload tu, korang setkan unlisted, jangan public, sebab bila public semua orang boleh tengok. IPG tak nak, IPG dia nak unlisted, bermakna mereka saja boleh tengok. Sebab ini adalah rasmi, bukan untuk public kepada YouTube. Okey, rasmi. IPG sahaja boleh view. VP yang dihantar selepas tarikh akhir penghantaran tidak akan dinilai. So make sure korang hantar awal sebelum tarikh tutup, sebab rugi kalau korang tarikh dah tutup baru korang hantar. Walaupun video tu baik korang buat tapi dah lambat, tidak akan diterima. Okey. Okey, maklumat tambahan. Calon berhak menemu bual KPM berhak menemu bual calon dalam tempoh penilaian VP dilaksanakan bagi tujuan mendapatkan maklumat tambahan. So kalau tiba-tiba KPM contact anda untuk interview, boleh. Okey, so bersedia. Calon yang ingin ditemu bual akan dihubungi oleh KPM menerusi panggilan video atau Skype atau panggilan telefon. Calon disarankan untuk bersedia dengan gadget aplikasi yang bersesuai dengan capaian internet bagi tujuan di atas. Okey, so ini adalah memastikan kalau APG tu dia nak interview on the spot kan, dia nak ini, so kena bersedia. Dan IPG akan call calon-calon ni lebih awal untuk bersedia. Okey.
calon tidak dibenarkan memuat naik kepada mana-mana media sosial. Sekiranya didapati calon berbuat demikian, permohonan calon akan dibatalkan. Sangat rugi. Kalau korang buat cukup baik tapi korang masuk kat TikTok, IG dan sebagainya, rugi. Sebab ini bukan umum, bukan main-main kan. Ini rasmi punya. Okey. Yang lain-lain. Okey, di sini ada berlaku sedikit kekeliruan, confuse sebab ramai tanya, satu video ke dua video? Sekarang secara jelasnya adalah kumpulan A. Saya akan bacakan kumpulan A. Calon yang memohon bidang-bidang dalam kumpulan A sebagai pilihan 1 dan pilihan 2 hanya perlu menyedia atau menghantar satu VP berdasarkan pilihan 1. Contoh, sekiranya anda pilih option bahasa Melayu dan juga option pendidikan awal kanak-kanak, so hantar satu video saja sebab mereka sama dalam kumpulan A. Ataupun anda memilih reka bentuk teknologi dan juga bimbingan kaunseling, hantar satu. Ataupun anda memilih BM dan juga sejarah, hantar satu saja video VP. Mana yang terbaik, mana anda rasa confident untuk anda buat. Hantar satu. Untuk B, C, D, E, H, I, J sampai K. Dari matematik, sains, bahasa Iban, bahasa Kadazan Dusun, bahasa Cina, bahasa Tamil. Dia punya penerangan dia adalah calon yang memohon bidang ini mesti menyediai atau menghantar VP untuk dinilai. So bermakna sekiranya anda memilih bahasa Melayu dan bahasa Iban, so bahasa Melayu tu ada satu video, bahasa Iban satu video lagi. So bermakna korang kena buat dua. Ataupun korang memilih pendidikan jasmani dan juga pendidikan muzik, so korang perlu buat dua video lah sebab dia dalam kumpulan yang berbeza. Contoh dia bagi contoh macam ni ya. Anda memilih bahasa Melayu dan matematik, bahasa Melayu satu video, matematik satu video sebab mereka dalam kumpulan yang berbeza. Sekiranya anda memilih bahasa Inggeris dan muzik, juga adalah satu video sebab mereka ada dalam kumpulan yang berbeza. Calon yang memohon bidang B dan C sehingga sebagai pilihan 1 dan 2 mesti menyedia menghantar satu VP berdasarkan bidang pilihan 1. Calon yang memohon bidang J dan K sebagai pilihan 1 dan 2 mesti menyedia menghantar satu VP. J dan K ni adalah pendidikan Islam dan juga program pelajar cemerlang bahasa Arab. So J dan K satu saja video. Seterusnya ialah kandungan video. Apa yang perlu ada dalam video 8 minit korang buat tu. Yang pertama adalah komponen 1, pengenalan diri selama 3 minit. Pengenalan diri ialah menyatakan nama penuh, menceritakan latar belakang, menyatakan hasrat untuk menjadi guru, menjelaskan bukti minat dalam profesion perguruan. Bahasa komunikasi ini juga penting. Tidak sama dengan sebelum-sebelum ni, tapi untuk kali ni ada bahasa komunikasi. Bidang matematik, sains dan pendidikan awal kanak-kanak dalam bahasa Inggeris. So bermakna siapa yang ambil mat, sains dan pendidikan awal kanak-kanak, pengenalan diri anda dalam bahasa Inggeris. Pengajaran boleh dalam BM, tapi pengenalan diri dalam bahasa Inggeris. Tolong take note, jangan miss benda-benda penting macam ni. Untuk bidang umum yang lain adalah dalam bahasa Melayu. So subjek lain, korang boleh pengenalan diri dalam bahasa Melayu. Calon OKU ketidakupayaan pendengaran boleh menggunakan bahasa isyarat. Contoh dia adalah senang. Saya dah buat dalam video sebelum ni. Contohnya macam saya buat contoh lah macam ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama penuh saya ialah Syed Ahmad Hafizuddin bin Syed Mat Haris. Nombor kad pengenalan saya ialah 890230105233. Saya berasal daripada Beranang, Selangor. Keputusan SPM saya ialah 8A. Sekolah terakhir saya adalah Sekolah Menengah Teknik Sepang. Saya ingin menjadi seorang guru adalah kerana minat saya daripada kecil dan saya terinspirasi dengan kedua ibu bapa saya yang juga merupakan seorang guru. Dan saya juga suka untuk berkongsi ilmu pengetahuan saya kepada orang lain, terutamanya murid-murid, dan juga saya akan berkongsikan pengalaman dan pengetahuan saya di dalam bidang sukan dan co-curriculum yang mana saya pernah mewakili sekolah di peringkat negeri dalam permainan hoki. Jadi sekiranya saya terpilih ke IPG, saya akan berkongsikan pengalaman ini kepada anak-anak murid saya nanti. Selain itu juga, bidang perguruan merupakan satu bidang yang mulia kerana kita dapat berkongsi ilmu dengan orang lain. Dan insya-Allah, sebagai seorang guru, kita akan mendapat manfaat sekiranya berkongsi ilmu dengan orang lain. Itu contoh adalah video pengenalan diri. So, korang kena hurai lebih
promote diri. Dia lebih kepada promote diri anda. Kenapa anda nak terpilih kan? Okey. Demonstrasi pengajaran. Okey, yang pertama, memilih mana-mana satu topik dalam bidang yang dimohon. BM, anda boleh banyak kata nama, kata kerja, kata tanya, sains, ada banyak, ada tentang manusia, tumbuhan, haiwan, sistem suria, matematik, pecahan, perpuluhan, masa, reka bentuk, ada alatan tangan, ada peraturan, macam-macam lagi lah. Anda boleh pilih. Tak tahu mana info ni, cari dekat Google apakah subtopik, apakah topik-topik yang ada di dalam silibus sekolah sekarang. So, pilih satu topik. Calon bimbingan dan kaunseling boleh memilih mana-mana topik dalam bidang-bidang lain. Okey, calon bimbingan kaunseling boleh topik dalam bidang-bidang lain. Calon perlu memerlukan demonstrasi pengajaran seolah-olah berhadapan dengan murid. Okey, tips dia seolah-olah berhadapan dengan murid ni adalah kena ada interaksi dua hala. Contohnya lah kita ada sesi soal jawab. Okey, kita berlakon lah seolah ada murid yang tanya. Okey, siapa nak tanya? Angkat tangan. Okey, Ryan nak tanya apa soalan Ryan? Okey, bagus. Okey, baik. Soalan yang bagus. Okey, cikgu akan jawab soalan Ryan. Okey, jawapan dia ialah, okey, kita jawab sekian. Kita beri sedikit pujian kepada murid. Okey, murid yang memberi soalan, kita beri sedikit pujian. Okey, sebelum kita mulakan kelas, macam biasa, kita baca doa, kita sapa murid macam mana. Murid-murid hari ini sihat? Semua bersedia untuk belajar? Okey, baik. Keluarkan buku, letak atas meja. Okey, habis video 8 minit. Jangan terus tamatkan video, cakap kepada kelas. Okey, itu saja untuk video... Itu saja untuk pengajaran hari ini. Terima kasih murid-murid. Assalamualaikum. Okey, tamatkan kelas. Seolah-olah ada murid di depan anda. Jangan kekok. Jangan macam anda seorang di syok sendiri mengajar. Sebab bila dinyatakan seolah-olah ada murid, mesti ada interaksi dua hala. Okey. Yang seterusnya, untuk bercerita kanak-kanak, memilih mana-mana tajuk kanak-kanak yang mengandungi nilai moral dan unsur pengajaran. Ini adalah contohnya ambil pendidikan awal kanak-kanak kan. So kita kena cerita kanak-kanak yang menarik. Contohnya mungkin kura-kura dengan arnab ataupun cerita-cerita lain yang ada moral. So huraikan apakah pengajaran daripada cerita tu. Ceritakanlah dengan menarik kan apa yang boleh, okey. Yang boleh diceritakanlah kan. Okey, bahasa komunikasi, bidang bahasa Cina kena dalam bahasa Cina, bahasa Tamil dalam bahasa Tamil, kadazan dusun dalam bahasa kadazan dusun, bahasa Iban dalam bahasa Iban, bahasa umum lain adalah dalam bahasa Melayu. So pengajaran lain adalah dalam bahasa Melayu. Okey, seterusnya penggunaan alat bantu mengajar digalakkan. Okey, yang ni apakah alat bantu mengajar? Mungkin anda tak dapat tangkap. Apa nak bawa? Okey, saya bagi tips. Contoh, mungkin matematik, mungkin anda nak mengajar jam atau masa. Korang boleh bawa jam, pegang sendiri, tunjuk jam. Okey, ini masa, pukul berapa. Ataupun ada carta, manila card, korang lukis sendiri dan sebagainya. Mungkin korang nak mengajar sains. Mungkin korang tak tahu apa nak bawa. Mungkin dekat rumah tu ada model haiwan. Ataupun korang boleh print sendiri gambar sistem suria dan sebagainya kan. Mungkin korang mengajar RBT, korang boleh bawa sendiri alatan tangan. Ada tukul besi ke, screwdriver ke dekat rumah, tunjuk. Itu alat bantu mengajar. Mungkin korang mengajar pendidikan jasmani, bawa raket badminton, tunjukkan pengajaran permainan sukan alatan tangan, servis menggunakan badminton, ataupun teknik membuat hantaran bola sepak, ada bola sebiji. Itu alat bantu mengajar. Gunakan alat-alat ini, memang digalakkan. Okey, seterusnya, okey, itu untuk bahasa lain. Okey, seterusnya bidang bahasa Inggeris saya rasa sama sahaja, cuma komunikasinya adalah dalam bahasa Inggeris. Of course lah, korang ambil bahasa Inggeris, korang kena mengajar dalam bahasa Inggeris. So yang lain-lain, okay. Untuk muzik, demonstrasi pengajaran muzik adalah pilih mana-mana satu topik dalam bidang muzik. Calon dikendaki mengaplikasikan aktiviti musikal, bermain alat muzik yang bersesuaian. Okey, contoh, kalau anda adalah pemilih calon muzik, korang pandai main gitar dan kena topik dalam tu adalah topik lagu yang memerlukan anda bermain gitar, so main gitar. Ataupun anda boleh main recorder, anda boleh main keyboard, apa-apa saja instrumen yang anda boleh main. Tunjukkan kehebatan dan bakat anda dalam video itu. Tapi make sure dalam tu dapat capture anda. Okay? Interaksi dia tetap sama seolah-olah ada murid. Jangan main shot sendiri. Jangan buat cover lagu shot sendiri kan. Seolah-olah ada murid. Okay? Bahasa komunikasi juga adalah bahasa Melayu. Gitar dan alatan-alatan itu semua dah dikira sebagai bahan bantu mengajar. Okey, seterusnya untuk pendidikan Islam,
Okey, dalam pengenalan diri pendidikan Islam, anda perlu membaca Al-Quran berdasarkan teks dengan memilih mana-mana 5 ayat dari surah berikut. Al-Isra juzuk 15 atau Al-Anfal juzuk 9. Okey, so baca tu ialah ustazah ni memang dah mahir baca berlagu dan sebagainya, kan, baca dengan bacaan yang sedap lah. Okey, bahasa dia adalah bahasa Melayu. Kemudian demonstrasi pengajaran adalah untuk bahasa pendidikan Islam tadi, apa yang korang perlu ajar adalah untuk ustaz dan ustazah ni memilih mana-mana satu topik dalam bidang fardu ain. Calon mesti menunjukkan kemahiran menulis tulisan jawi semasa sesi ni. Okey, selepas mengajar dalam fardu ain, buat tulisan jawi mesti dalam tu. Bukan ambil yang dah siap tunjuk. Itu mungkin boleh jadi penipuan dan sebagainya. So dalam video tu korang tulis sendiri dalam tulisan jawi. Janganlah tulis pendek sangat, tulislah panjang tentang fardu ain tadi, kan. Kaitkan dengan fardu ain. Okey, solat 5 waktu dan sebagainya, bla bla bla. Okey, selepas menulis tunjukkan hasil tulisan jawi tu. Ustaz dan ustazah memang mahir. Tulisan jawi memang cantik, memang A punya, kan. So tak ada masalah. So benda-benda ni memang perlu ada sebab itu pun dah dikira ABM menunjukkan semua tu, kan. So okey. Itu sahaja untuk video garis panduan pengajaran ini, dan untuk garis panduan pengajaran ini sebenarnya dia tidak sama untuk option. Pastikan anda tahu apa option anda, pastikan anda tahu apa kriteria-kriteria video anda. Ya. Bapa, Mama. Okey, kita pergi bapa keluar. Mama masak. Okey, jom, go. Okey, pastikan anda tahu apa bidang yang anda ambil, pastikan anda tahu apa kriteria dia, baca dulu kemudian baru buat. Buat tu juga korang boleh test dulu sebelum record yang sebenar. Sebab bila dah record sebenar tak boleh stop, tak boleh pause, kena one shot. So bila dah confident, tunjuklah dekat mak ayah atau adik-beradik, okey tak kalau saya mengajar macam ni. Okey, so kalau okey, hantar upload ke YouTube dengan unlisted dan link tu hantar kepada PISMP. So itu saja untuk video perkongsian saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Share kepada rakan-rakan anda yang mungkin terkial macam mana nak buat, macam mana nak buat. Okay, so semoga ada manfaat untuk calon-calon semua. Kita jumpa lagi untuk video akan datang, dan good luck kepada semua. Semoga berjaya masuk ke IPG. Terima kasih kepada anda yang menyokong. Teruskan like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.